Peristiwa 48 tahun dahulu, di kawasan gunung sekitar Sungai Sipu, Perak, masih lagi terngiang di fikiran Sarja Mesara Hasanuddin Abdul Karim. Jika letupan itu terjadi, mungkin kini dia sudah tidak lagi melihat dunia. Bak kata pepatah, pantang maut sebelum ajal. Peristiwa yang dimasukkan itu ialah pelibatan Sarja Hasanuddin ketika berkhidmat di dalam tentera, di mana beliau sedang melaksanakan Operasi Gonzales. Tanggal 18 April 1974, ketika itu Hasanuddin baru 4 tahun di dalam perkhidmatan. Namun, semangat beliau tetap berkobar-kobar jika diarahkan untuk melaksanakan operasi-operasi khas tentera darat. Ditambah pula dengan beret hijau yang tersemat di kepala, membuatkan beliau tidak gentar untuk menghadapi musuh negara. Sehari sebelum itu, beliau bersama rakan-rakannya dari Sungai Udang telah berangkat ke kamp Gua Permai, Tambun Ipoh bagi tujuan diatur gerak dalam operasi Gonzales. Namun, sebaik tiba di kamp berkenaan, pelatonnya cuma diarahkan bersiap sedia terlebih dahulu dan berkemungkinan akan diatur gerak bila-bila masa saja. Beliau hanya mendapat maklumat daripada pihak atasan mengatakan ada pertempuran telah berlaku di sekitar Sungai Siput. Pasukan Batalion Ketiga Regimen Ranger Diraja 3 RRD telah diserang hendak. Setelah 6 jam berada dalam keadaan standby, Hasanuddin dari Platoon 6 Yankee Squadron 21 Regimen Gerak Khas bersama dengan bantuan anjing pengesan bernama Ben yang dikenali oleh Sarja Chandan serta anggota Angkatan Tentera orang asli diarahkan menaiki helikopter untuk membuat penjejakan terhadap komunis. Pasukannya diterbang ke lokasi menjejak musuh dan sebaik tiba helikopter yang dinaiki mereka tidak dapat mendarat. Mereka dikehendaki terjun keluar dalam ketinggian 2 meter disebabkan aspek keselamatan. Penjejakan terhadap musuh dimulakan dengan kekuatan keseluruhan pasukannya. Seramai 32 anggota, mereka berpecah kepada 3 kumpulan. Episod menjejak komunis bermula dengan Hasanuddin merupakan orang paling hadapan dalam seksiannya. Di belakang beliau ialah Tupu Amin yang merupakan anggota Atua yang mahir dalam selok-belok hutan. Ketika itu, laluan penjejakan mereka tidak berapa semak sehinggakan mereka sampai di satu kawasan lapang dan terlihat beberapa kesan seperti ditinggalkan musuh. Hasanuddin yang berada di hadapan mula menuruni bukit dengan di belakangnya Tupu Amin masih setia mengikutinya. Laluan yang dilaluinya tidaklah berapa curam, namun mereka masih lagi berjalan dalam keadaan taktikal sehingga sampai pada satu anak sungai. Hasanuddin terus melangkah dan terlihat di depannya terdapat 3 pokok besar dalam 2 pemeluk badan beliau. Sebaik beliau ingin melalui kawasan tersebut, satu letupan tembakan kedengaran. Hasanuddin tidak menyangka tembakan pertama oleh pihak musuh itu rupanya telah terkena rakannya Amin. Sepatutnya, pasti dialah orang yang pertama kena tembakan kerana beliau berada di hadapan sekali. Namun kerana 3 pokok besar itu, sasaran telah menjurus terhadap rakannya. Beliau yang ketika itu melihat Amin cedera ditembak, terus membalas tembakan dengan segera dan mendapatkan perlindungan di sebalik pokok besar. Ketika itu, yang berada di atas bukit, dalam masa tembak-menembak yang berlaku sekitar 10 minit itu, Hasanuddin tidak menyangka musuh telah melontar granat ke arahnya. Namun, beliau sedikit pun tidak berganjak dari tempatnya, malah terus melepaskan tembakan terhadap pihak musuh tanpa menghiraukan keselamatan beliau. Sebanyak 3 butir granat dilemparkan kepada beliau. Hanya kepulan asap sahaja yang keluar, tidak langsung meletup. Bak kata pepatah, pepatah maut sebelum ajal. Jika belum tiba ajalnya, pasti masih terus bernyawa. Setelah tidak lagi kedengaran tembakan, Hasanuddin dan rakannya memeriksa keadaan sekeliling dan mendapati 3 komunis berjaya dibunuh dan berjaya merampas 23 gundi gandum yang dibawa oleh komunis. Ketika itu, baru Hasanuddin menyedari umurnya masih panjang kerana dia sendiri tidak terfikir yang granat dilemparkan musuh tidak meletup. Semangat untuk membunuh musuh telah membuatkan dirinya tidak terfikir akan bom tangan itu. Ketika itu juga, dirinya berdarah manis kerana baru saja bertunang. Kaki kiri saja Hasanuddin tidak dapat diselamatkan terkena jerangkak samar. Pertempuran dalam operasi Gonzales memberikan satu pengalaman yang besar buat dirinya. Beliau sedikit pun tidak gentar jika diarah untuk diatur gerak dalam operasi-operasi lain. Namun, langit tidak selalunya cerah.
Pada tanggal 11 Julai 1978, beliau telah terpijak jerangkak samar ketika melaksanakan Ops Kota Eko di Kerit Perak yang telah menyebabkan kakinya terpaksa dipotong. Kesannya sehingga kini, beliau telah cacat kekal serta terpaksa menggunakan kaki palsu. Menurut Saja Hasanuddin, ketika terkena jerangkak samar itu, beliau tidak pengsan dan merasa kesakitan. Ditambah pula, seksanya ketika itu tidak ada morfin bagi mengurangkan kesakitannya. Beliau hanya kehausan sahaja. Akhirnya beliau dibawa ke Hospital Pulau Pinang bagi mendapat rawatan seterusnya. Kakinya tidak dapat diselamatkan dan terpaksa dipotong bagi mengelak sebarang jangkitan. Mengimbas kepribadiannya, Hasanuddin dilahirkan pada 5 Mei 1948 dan mula memasuki tentera pada 4 Januari 1970. Beliau menjalani latihan ketenteraan di Port Dickson. Pasukan pertamanya ialah Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja 2 RAMD pada ketika itu di Kem Terendak. Pada tahun 1971, beliau telah menjalani latihan asas Komando Indonesia selama 6 bulan di Regimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD Batu Jajar Bandung dan berjaya menamatkan latihan tersebut serta dianugerahkan dengan Beret Merah Komando Indonesia. Setelah pulang ke Malaysia, beliau ditempatkan di pasukan 1 Regimen Gerak Khas Malaysia 1 RGKM. Kemudian, beliau telah menjalani latihan asas komando pada tahun 1972 dan berjaya memiliki Beret Hijau. Hasanuddin telah menamatkan zaman bujangnya dan berkahwin dengan Aini Sawati Abdullah serta mempunyai 6 cahaya mata. Pada 3 Januari 1992, beliau telah menamatkan perkhidmatannya sebagai seorang anggota tentera dengan pangkat terakhirnya ialah sarjan. Menurut beliau, kecederaan yang dihadapinya sehingga mengakibatkan beliau kehilangan kaki bukanlah kehendaknya. Sedikit pun di hatinya tidak merasa menyesal akan kejadian yang berlaku. Malah, semangat masih lagi berkobar-kobar ingin menghapuskan petualang negara. Di akhir perbualan, beliau menasihati generasi masa kini agar menghargai jasa dan pengorbanan prajurit terdahulu dan hargailah keamanan yang dikecapi kini. Sekian, terima kasih.